Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu anmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam yang mulia ini dapat lagi kita menyambung pengajian kita daripada kitab Aqidatul Mukmin, akidah orang yang beriman. Yakni kitab yang disusun oleh Sayyidi Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari hafizallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Jadi untuk pengajian yang sebelum ni kita dah menyebut tentang asas-asas ilmu akidah dari sudut pengertian dia, takrif ataupun pengertian dia. Kemudian dari sudut penamaan, penamaan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid dan juga nama-nama yang lain yang berkaitan dengan ilmu akidah. Kemudian juga telah disebutkan tentang ilmu akidah ni adalah ilmu yang menjadi asas bagi seorang yang beriman, seorang Muslim. Tak dapat tidak, ilmu akidah ni wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Orang beriman yang mukallaf, baik lelaki ataupun perempuan, wajib. Wajib jalan hati kata yang lain, kalau tak belajar, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Kemudian juga kita dah sebut tentang perbahasan dalam ilmu akidah. Kalau boleh ditulis sikit. Ada muka pen. Jadi ini yang lepas lah. Sebut akidah ataupun tauhid lah. Sebelum ni kita dah sebut tentang definisi ataupun pengertian ilmu tauhid. Kemudian subjek ataupun mata pelajaran ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid ni apa yang dibahaskan? Yang pertama tentang ilahiyat ataupun uluhiyah, ketuhanan. Kemudian yang kedua, nubuat ataupun kenabian. Kemudian yang ketiga tentang sam'iyat ataupun perkara yang ghaibiyat, perkara yang ghaib, perkara ghaib. Ghaib ni yang kita tak nampak dengan mata kepala tapi kita dengar saja. Yakin dan percaya. Contohnya tentang apa? Syurga, neraka, dosa, pahala dan lain-lain lah. Allah. Ini gambaran dia. Dan dalam ketuhanan ni wajib, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, kemudian perkara yang harus.
Kenabian pun sama juga, yang wajib, yang mustahil, kemudian yang harus. Okey. Ini gambaran yang lepas. Kemudian malam ni kita masuk tentang kesan belajar ilmu akidah, tu muka surat 9. Kesan belajar ilmu akidah ni maknanya apa? Kesan ataupun implikasi kesan dia terhadap kehidupan di dunia dan di akhirat. Maknanya apa kesan terhadap seorang Muslim apabila dia belajar ilmu akidah dalam kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Kesannya tu apa? Apa kesan dia? Apa kesan dia? Jadi manfaat seseorang belajar ilmu akidah ada dua jenis, iaitu manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Apa maksud manfaat? Perkara yang membawa kebaikan. Manfaat ni maknanya perkara yang membawa kebaikan. Yakni perkara yang membawa kebaikan bagi seseorang yang belajar ilmu akidah. Perkara manfaat ni perkara kebaikan yang akan diperolehi oleh seseorang yang belajar ilmu akidah. Perkara yang bawa kebaikan atau manfaat di sini ada dua jenis ataupun dua kategori. Iaitu apa? Manfaat di dunia, maknanya kebaikan ketika mana dia hidup di dunia. Dan manfaat di akhirat, iaitu kebaikan sebab tu dia berada di negeri akhirat, negeri yang kekal abadi, abadan abada, selamanya. Jadi maknanya di sini kita fokuskan, bila kita belajar ilmu akidah, kita akan dapat manfaat kebaikan di dunia dan kita akan dapat manfaat, yakni kebaikan di akhirat. Okey, adapun manfaat ataupun kebaikan dan kesan belajar ilmu akidah di dunia. Okey, manfaat, kebaikan ataupun kesan belajar ilmu akidah di dunia adalah, pertamanya, ianya boleh membawa kepada peningkatan kualiti iman, lalu membawa pula kepada peningkatan kualiti ibadah. Okey, manfaat yang pertama ni ialah ia boleh membawa kepada peningkatan kualiti iman. Maknanya bila seseorang dia belajar ilmu akidah, dia boleh meningkatkan iman dia. Kualiti iman dia tu akan meningkat. Bila kualiti iman dia meningkat, maka kualiti ibadah dia pun meningkat juga. Maknanya paras kualiti ibadat tergantung kepada kualiti iman. Kalau kualiti iman dia menurun, tidak meningkat, maka ibadatnya pun tak meningkat. Kualiti ibadatnya pun tak meningkat. Kerana apa? Kerana iman seseorang, iman kita tu yazid wa yanqus, boleh naik dan boleh turun. Ada masa naik, ada masa turun. Tu iman kita. Iman maknanya iman manusia biasa macam kita ni boleh turun dan boleh naik. Berbeza dengan iman para malaikat. Iman para malaikat la yazid wa la yanqus, tak naik dan tak turun, statik. Iman para malaikat tinggi sekadar itu je, tak naik dan tak turun, statik, tahap itu saja. Sedangkan iman para anbiya, iman para nabi, yazid wa la yanqus, naik dan tak turun. Beza. Iman kita yazid wa yanqus, ada turun, ada naik, ada masa turun, ada masa naik. Iman para malaikat tak turun tak naik, statik. Iman para anbiya, para nabi sentiasa naik dan tidak turun, sentiasa naik dan tak turun. Jadi apabila kita belajar ilmu akidah, dia meningkatkan kualiti iman kita. Iman kita makin naik, makin naik. Bila belajar ilmu akidah, kualiti iman kita makin naik. Kemudian kualiti ibadat kita pun meningkat. Bila kualiti iman kita meningkat, maka kualiti ibadat kita meningkat.
Maknanya ibadat kita makin baik dan makin sempurna. Makin baik dan makin sempurna. Dan begitu jugalah nilai ubudiyah, nilai kehambaan. Nilai kehambaan diri kita terhadap Allah SWT pun menjadi mantap. Menjadi mantap. Ini yang pertama. Ini manfaat yang pertama. Manfaat di dunia. Dia kat sini ni ada kesalahan tu. Kemudian dia ada kertas kecil tu. Ada kan? Nanti maknanya perbetulkanlah. Boleh tulis semula. Takut kertas tu hilang, boleh tulis semula. Itu manfaat yang pertama. Maknanya meningkatkan kualiti iman, kemudian meningkatkan kualiti ibadat. Yang kedua, apa manfaat dia yang kedua? Boleh menyelamatkan diri seseorang daripada syubhat, was-was, kekufuran dan fahaman-fahaman bid'ah yang menyeleweng. Maknanya bila seseorang dia belajar ilmu akidah, makin belajar, makin mendalami, boleh menyelamatkan diri dia daripada syubhat. Syubhat ni maknanya perkara-perkara kesamaran yang tak jelas dalam perkara akidah, dalam pegangan agama. Maknanya bila dia belajar ilmu akidah, maka jelaslah kepada dia perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, maka hilanglah perkara-perkara syubhat yang sama-sama tu. Yang sama-sama kesamaran tu akan hilang. Yang tak jelas tu akan hilang. Mungkin sebelum dia belajar akidah, misalnya dia baru masuk Islam, dia tertanya-tanya ataupun terbawa-bawa faham-faham dia tentang ketuhanan sebelum dia masuk Islam. Dia akan bawa sebab perkara tu dah ada dalam minda dia. Dia terbawa-bawa. Perkara tu adalah kesamaran. Jadi kalau dia tak belajar ilmu akidah, maka kesamaran dia tu akan ada dalam minda dia sampai bila-bila. Kemudian bila dia belajar akidah, kesamaran tu dia akan hilang. Mungkin dia anggap Tuhan ni gini. Bila dia belajar akidah, maka dia akan jelas tentang ketuhanan. Begitu juga tentang kenabian tadi. Kemudian perkara-perkara yang gaib akan jelas. Bila jelas, hilanglah syubhat-syubhat tu. Kemudian was-was. Was-was juga akan hilang. Was-was ni maknanya ragu-ragu dalam perkara akidah, dalam perkara agama akan hilang. Kenapa? Kerana pegangan akidah ni dia mesti jelas dan yakin 100%. Saya dah jelaskan dah sebelum ni. Perkara akidah ni dia mesti yakin 100%. Dia kena yakin. Dia tak boleh syak, tak boleh zon, tak boleh waham. Tak boleh ada syak, zon, waham. Dia mesti yakin 100%. Kalau percaya 100%. Tak boleh ada percaya 50, tak percaya 50. Ataupun ada percaya 60, tak percaya 40. Tak boleh. Dia kena yakin 100%. Maknanya kena hilangkan was-was tu. Kemudian bila dia belajar akidah, maka menyelamatkan dia daripada kekufuran. Kekufuran ni maknanya hal-hal yang merosakkan pegangan iman seseorang. Sekaligus menyelamatkan dia ataupun boleh menyelamatkan dia daripada terkeluar daripada sempadan iman. Maknanya bila dia belajar ilmu akidah, perkara itu menyelamatkan dia daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada iman. Maknanya boleh jadi murtad dan terkeluar daripada Islam. Jadi kalau dia tak belajar akidah, dia akan langgar sempadan-sempadan tu. Kan? Dia akan langgar sempadan-sempadan tu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu perkara tu boleh menyebabkan dia murtad, tapi dia buat juga. Sebab dia tak tahu. Contoh isu-isu yang berlaku sebelum-sebelum ni lah. Pergi bersihkan tempat ibadat orang Islam. Macam mana tu? Dan lain-lain lah. Jadi kita kena jelas. Kita kena jelas. Sebab dia boleh mengeluarkan seseorang tu daripada sempadan iman, mana boleh jadi murtad. Dan fahaman-fahaman bid'ah
yang menyeleweng. Dalam akidah ni pun ada juga bid'ah-bid'ah dia. Jangan bukan dalam ibadat saja. Dalam akidah ni juga ada bid'ah-bid'ah dia. Bid'ah-bid'ah yang menyeleweng lah, bukan bid'ah yang maknanya yang tak menyeleweng. Bid'ah yang meleweng, yang dalalah, yang sesat. Contohnya apa fahaman-fahaman bid'ah yang menyeleweng ni? Contohnya dia mengatakan Tuhan duduk di arsy, duduk di langit, ataupun Tuhan ada di mana-mana, fi kulli makan. Tuhan ada kat mana-mana dia kata. Itu adalah perkara-perkara yang menyeleweng. Ataupun dia menggambarkan Tuhan tu ada anggota tubuh badan bagaimana makhluk. Itu semua tu fahaman-fahaman bid'ah yang menyeleweng, yang terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kena belajar. Jadi kalau tak belajar, dia akan terjerumuslah dalam perkara tersebut. Maknanya akidah tu bahaya. Akidah dia dalam bahaya. Okay, ini manfaat manfaat apa nama? Manfaat di dunia. Kemudian tambahan. Ini tambahan yang tak ada dalam kitab. Maknanya bila seseorang tu dia belajar ilmu akidah, dia dapat memberi petunjuk kepada orang lain. Dia dapat bagi tunjuk ajar kepada orang lain berkenaan dengan akidah Islam yang sahih, akidah Islam yang benar. Dia dapat cerita kepada orang lain. Dan membantu orang lain tu daripada fahaman yang sesat, fahaman yang kufur. Maknanya kalau dalam konteks ni, orang lelaki lah. Orang lelaki dia yang berkeluarga, dia wajib. Orang lelaki yang dah berkeluarga, misalnya dia wajib mengajar anak dan isteri dia. Wajib ajar anak isteri dia berkenaan dengan ilmu akidah yang sahih ni. Dia wajib mengajar. Tanggungjawab dia tu. Tanggungjawab seorang lelaki ketua keluarga bukan sekadar bagi nafkah je. Dia wajib mengajar anak isteri dia tentang ilmu akidah ataupun ilmu fardu ain yang lain. Jadi berdosa kalau dia tak ajar anak dan isteri dia ilmu akidah ataupun ilmu fardu ain yang lain. Dia tak ajar, jatuh berdosa dia. Jatuh berdosa. Kalau dia tak ada kemampuan, dia pun tak ada ilmu nak ajar, macam mana anak isteri dia? Dia wajib cari guru untuk ajar anak isteri dia dan dia belajar sekali. Jangan dia cari guru untuk ajar anak dia, isteri dia pergi tempat lain. Dia sediakan guru saja untuk ajar anak isteri dia pergi tempat lain. Dia tak nak belajar. Tak, dia pun wajib belajar juga. Wajib belajar juga. Bermakna di sini, kalau kita belajar ataupun seseorang ketua keluarga, dia belajar ilmu akidah, dia ada pengetahuan ilmu akidah, dia sampaikan tu kepada anak isteri dia, dia ajar anak isteri dia juga. Kalau dia tak ada kemampuan tersebut, dia wajib cari guru untuk ajar anak isteri dia ilmu akidah ataupun ilmu fardu ain lain. Dia wajib ni maknanya dia kena buat lah. Kalau dia tak buat, berdosa. Sebab itu tanggungjawab dia. Jadi berat tanggungjawab jadi ketua keluarga ni. Bukan sekadar cari nafkah saja. Oleh sebab tu kalau jadi ketua keluarga, carilah guru untuk ajar anak isteri fardu ain ni. Kalau kita boleh sediakan guru-guru untuk ajar anak kita tuition, matematik, sains, bahasa Melayu dan sebagainya, kenapa kita tak boleh sediakan guru untuk ajar anak kita fardu ain, isteri kita fardu ain, ilmu akidah dan sebagainya. Jadi esok-esok Allah Ta'ala akan tanya, kamu ada kemampuan hantar anak kamu pergi tuition, tapi kamu tak hantar anak kamu untuk belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fardu ain. Akan ditanya, akan disoal. Sebab itu perkara wajib. Hantar anak tuition bukan wajib. Wajib ke? Tak hantar berdosa? Tak. Tak ada. Tak jadi dosa. Tapi bukanlah kata tak boleh hantar, boleh. Maknanya tuntutan dia tu ringan sikit. Tuntutan ajar anak fardu ni lebih berat. Jadi wajib. Kalau tak buat, berdosa. Sedangkan tuition ni tak jadi dosa, tak jadi apa-apa. Bukan bermakna tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Cumanya kita kena tahulah mana yang lebih aula, lebih utama. Itu kena tahu.
Maksudnya di sini kalau katalah dia ada bajet dia tu hanya sedikit, maksudnya kalau dia hantar anak dia pergi tuition akademik, dia tak boleh hantar anak dia pergi belajar ilmu fardu ain. Maka dia kena pilih bajet dia tu untuk hantar anak pergi fardu ain. Dia tak hantarlah anak dia pergi tuition. Tapi kalau dia ada kemampuan untuk kedua-dua tu, dia sediakanlah kedua-duanya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Jelas. Okey, kemudian adapun manfaat dan kesan belajar ilmu akidah untuk di akhirat pula nanti adalah apa? Tadi manfaat kat dunia. Dua manfaat yang disebut dalam kitab dan satu manfaat tambahan tadi yang saya sebut tadi. Kemudian kalau di akhirat, apa manfaat dia? Yang pertama, selamat daripada kekal dalam neraka disebabkan kekufuran, dan selamat daripada masuk neraka disebabkan bid'ah akidah. Okay, dia ada dua kat sini. Yang pertama ni dia ada dua pembahagian. Maknanya bila dia belajar ilmu akidah, ilmu tauhid yang sahih, yang benar, maka itu akan menyelamatkan dia daripada kekal dalam neraka disebabkan kekufuran. Sebab bila kekufuran tu menyebabkan seseorang kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi bila dia belajar akidah, dia selamat daripada kekufuran, maka dia selamat daripada kekal dalam api neraka. Kekal dalam api neraka ni maknanya tak ada peluang, tak ada chance untuk keluar lagi lah. Itu kekal abadan abada, selama-lamanya. Sebab bila dah masuk dalam neraka, misalnya neraka bukan ada tempoh masa dia. Contohnya 100 tahun, 1000 tahun musnah. Tak, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Sebab ada orang buat main-main, dia kata tak apa masuk neraka jahanam, nanti neraka tu jahanam. Perkataan tu boleh menyebabkan dia murtad, kufur. Buat main-main. Ni bahaya. Bukan boleh buat benda main-main. Itu yang pertama, selamat daripada kekal dalam api neraka. Sebab tu pentingnya iman. Iman inilah tiket seseorang masuk dalam syurga. Maknanya bila dia belajar akidah, dia tahu dalil. Maknanya iman dia tu bukan iman taklid. Bukan iman taklid, bukan iman ikut-ikut orang. Iman ikut orang ni maknanya dia tak belajar. Orang kata beriman dengan Allah, beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul, memang Rasul. Tapi tak belajar, tak tahu dalil. Hatta dalil ijmali, dalil ringkas pun tak tahu. Misalnya, bila ditanya, Allah Ta'ala ada tak? Ada. Apa dalil Allah Ta'ala ada? Dalil yang ringkas pun dia tak boleh sebut. Maknanya iman dia tu bermasalah. Maknanya iman dia taklid saja dalam masalah iman. Dalam masalah iman ni tak boleh taklid. Kerana orang yang iman taklid ni, iman dia masih tak selamat. Boleh terjejas. Terjejas. Bahkan ada ulama mengatakan tak sah. Tak sah iman taklid. Itu yang pertama, selamat daripada kekal dalam api neraka. Kemudian yang kedua, kerana apa? Kerana bid'ah akidah tadi. Yang kedua adalah apa? Selamat daripada masuk neraka disebabkan bid'ah akidah. Kerana apa? Kerana bid'ah akidah ni merosakkan iman dia. Bid'ah dalam akidah boleh merosakkan iman dia. Boleh merosakkan iman seseorang. Bid'ah akidah seperti mana tadilah, mengatakan Tuhan duduk di arasy, Tuhan duduk di langit, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada anggota, walaupun anggota tu tak serupa dengan makhluk, kata dia, tu tetap termasuk dalam perkara-perkara bid'ah dalam akidah. Dan itu boleh merosakkan iman. Boleh merosakkan iman. Bila buat perkara bid'ah dalam akidah, masuk neraka, walaupun tak kekal, tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka. Kalau tadi kufur tadi, dia kekal dalam neraka.
Ini yang pertama. Yang kedua, dapat masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui akidah yang sejahtera. Bermakna apabila belajar akidah, maknanya akidah yang sahih, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang sahih, maka itu jadi tiket dia untuk dia masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Kerana masuk syurga ni dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala melalui akidah yang sejahtera lah. Jadi kita masuk syurga ni bukan sebab amalan, tapi amalan tu wajib kena buat. Cuma bukan masuk tu dengan sebab amalan. Kalau masuk dengan sebab amalan, maka orang yang baru ucap syahadah kemudian meninggal, tak ada amalan, habis dia masuk syurga dengan apa? Amalan tak ada, kosong. Itu menunjukkan bahawa masuk syurga tu bukan dengan amalan, tapi amalan kena buat. Itu suruhan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, wajib buat. Larangan dia wajib tinggal. Tapi nak kata tadi, bukanlah masuk tu dengan amalan, masuk tu dengan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala tu melalui akidah yang sejahtera, akidah yang sahih, iman yang sahih. Kalau iman tak sahih, akidah tak sejahtera, maka tak layak dia masuk dalam syurga. Tak layak dia masuk dalam syurga. Jadi akidah yang sahih inilah menentukan seseorang hamba Allah Ta'ala tu masuk dalam syurga, kekal selama-lama dalam syurga. Mana akidah yang sejahtera tu? Yang kita nak belajar ni lah. Yang kita nak belajar ni lah akidah yang sejahtera, akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu manfaat di akhirat. Itu manfaat akhirat. Kemudian kita masuk kelebihan ilmu akidah. Maksud kelebihan ilmu akidah ni maknanya kelebihan ilmu akidah berbanding ilmu-ilmu yang lain. Maknanya apa kelebihan ilmu akidah berbanding ilmu-ilmu yang lain? Ilmu ni banyak, tapi ilmu akidah ni lebih lagi daripada ilmu-ilmu yang lain. Baik, ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia, bermakna paling mulia berbanding ilmu-ilmu lainnya. Ilmu akidah ni adalah ilmu paling mulia berbanding ilmu-ilmu selainnya. Paling mulia. Paling mulia tu makna di sisi Allah SWT lah. Paling mulia berbanding ilmu-ilmu selainnya. Kerana apa? Kerana topik perbahasannya adalah berkenaan perkara yang paling mulia. Topik perbahasan dalam ilmu akidah yang dijelaskan tu adalah perkara yang paling mulia, iaitu zat Allah Ta'ala. Itu uluhiyah tu, ketuhanan tu, tentang zat Allah Ta'ala. Dan para rasulnya alaihimussalam. Itu tentang nubuwah, kenabian. Dan natijahnya, yakni kesudahan akhir. Natijah ni maknanya kesudahan akhir. Kesudahan akhir juga adalah yang paling memberi manfaat, kerana selamat daripada kekal dalam neraka dan dapat masuk ke syurga. Kerana nak masuk syurga ni adalah cita-cita setiap orang yang beriman. Tak ada orang beriman yang tak ada cita-cita nak masuk syurga. Tak ada. Tanyalah siapa-siapa pun. Hatta kita tanya budak-budak, masuk syurga? Masuk. Padahal belum belajar akidah apa semua kan. Balik pun belum. Semua nak masuk syurga. Maknanya masuk syurga tu cita-cita orang beriman. Cita-cita orang beriman. Jadi ilmu akidah ni adalah ilmu paling mulia sekali berbanding ilmu-ilmu yang lain. Tak ada ilmu-ilmu yang lain yang paling mulia mengatasi ilmu akidah. Ilmu akidah maknanya duduk di tingkatan yang paling atas berbanding ilmu-ilmu yang lain. Kerana perbahasan dia tentang Allah, tentang Rasul, tentang akhirat, tentang perkara-perkara yang mustahak semua tu, perkara yang penting, perkara yang menyelamatkan seseorang tu sama ada masuk syurga ataupun tidak. Itu bandingan dia. Itu kelebihan dia. Kemudian nisbah. Nisbah ni maknanya bandingan. Nisbah ilmu akidah kepada ilmu-ilmu lain. Bermakna bandingan ilmu akidah dengan ilmu-ilmu lain yang bersifat sama ada fardu ain ke ataupun yang bersifat fardu kifayah.
Apa nisbah dia? Apa bandingan ilmu akidah kepada ilmu-ilmu yang lain ni? Maknanya ilmu, sama ada ilmu tu bersifat fardu ain ataupun ilmu tu bersifat fardu kifayah. Baik, nisbah ataupun bandingan ilmu akidah kepada ilmu-ilmu agama yang lain. Maknanya perbandingan antara ilmu akidah dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Ilmu-ilmu agama yang lain ni contoh dia apa? Ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu akhlak ke, ilmu tafsir ke, ilmu hadis ke, ilmu tajwid ke, qiraat ke dan sebagainya. Okey, bandingan ilmu akidah tu dengan ilmu-ilmu agama yang lain yang disebutkan tadi tu adalah ilmu akidah adalah asas. Ilmu akidah adalah asas. Asas ni maknanya tunjang ataupun dasar. Tunjang ataupun dasar bagi ilmu-ilmu agama yang lain. Maknanya bagi ilmu-ilmu agama yang disebutkan tadi dan lain-lain lah yang bersifat fardu ain tu. Sedangkan ilmu-ilmu agama yang lain adalah cabang. Cabang ni maknanya furuk ataupun cawang ataupun ranting. Ataupun ranting, cabang dia yang terbit daripadanya, maknanya daripada ilmu akidah. Maknanya ilmu akidah ni asas, tunjang, dasar dia. Kemudian ilmu-ilmu agama yang lain ni adalah cawang dia, adalah ranting-ranting dia, adalah furuk-furuk dia yang mana terhasil daripada ilmu akidah tu. Itu bandingan dia, itu perbandingan dia antara ilmu akidah dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Okey, sedangkan nisbah ataupun perbandingan ilmu akidah kepada ilmu-ilmu keduniaan. Maknanya ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan. Apa ilmu yang bersifat keduniaan yang lain tu? Contohnya ilmu perubatan ataupun kedoktoran, ilmu pertukangan ataupun kejuruteraan, ilmu siasah, politik ataupun sains politik, ilmu sains dan teknologi, ilmu pertanian dan sebagainya lah, fizik, kimia dan sebagainya tu. Okey, bandingan ilmu akidah dengan ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu keduniaan tersebut adalah ilmu akidah adalah dasar yang mendasari ilmu-ilmu tersebut, maknanya ilmu keduniaan tu. Bermakna di sini apa? Ilmu akidah berperanan sebagai dasar yang mengawal selia ilmu keduniaan lainnya itu daripada tergelincir daripada kefahaman dan pengamalan yang sebenar. Maknanya ilmu akidah tu dia jaga, dia kawal selia ilmu-ilmu keduniaan tu tadi daripada tergelincir jadi sesat dalam akidah. Bermaknanya begini, contoh dia. Kita ambil contoh ilmu sains. Dalam sains kan dia ada teori-teori dia. Dia ada belajar. Kalau gini. Dia ada sebab akibat dia semua kan. Okey, dia ada dia. Jadi kalau seseorang tu dia tak belajar ilmu akidah, maka dia akan mengatakan bila berteori begini maka akan jadi begini. Sebabkan ginilah terhasilnya perkara ini secara sains. Jadi kalau dia tak belajar akidah, maka itu akan jadi pegangan dia. Sedangkan pegangan akidah seorang Muslim ialah apa? Yakin dan percaya apa-apa yang berlaku yang memberikan kesan hanya Allah SWT saja, bukan perkara lain. Yang saya contoh misal kata pisau betul lah. Pisau, kita nak potong sesuatu, kita mesti asah pisau tu bagi tajam. Sebab kita nak pastikan setiap apa yang kita potong terpotonglah. Terpotong. Kan? Okey, adakah yang menyebabkan sesuatu itu terpotong ketajaman pisau tu? Ketajaman pisau ke yang menyebabkan satu itu terpotong? Tak. Allah SWT yang memberikan kesan terpotongnya sesuatu tu. Sebab kalau kata pisau tu tak tajam pun, tumpul, boleh tak terpotong?
Boleh kalau Allah Ta'ala izinkan. Bukan mesti tajam. Dan tajam tu bukan menyebabkan sesuatu tu terpotong. Hakikatnya Allah Ta'ala yang memberi kesan, memberi izin. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, pisau yang tajam pun tak boleh memotong sesuatu. Sebab ada orang yang terkena pisau yang tajam pun tak terluka, tak mati. Ada kan? Orang kata sebab dia pakai ilmu kebal. Bukan sebab pakai ilmu kebal. Aduh, bukan sebab pakai ilmu kebal. Bukan. Allah tak izinkan. Allah tak izinkan. Maka tak berlakulah. Jadi maknanya, contoh ilmu sains tadi, kalau seseorang tu dia tak belajar ilmu akidah, maka dia akan berpegang atas dasar ilmu sains tu. Sebab dalam sains ni, pakar-pakar sains, contohnya Einstein dan sebagainya, semua tu bukannya ada agama, bukannya ada Tuhan. Dia pegangan dia apa? Scientism. Einstein tu contoh dia tak ada percaya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan, dia percaya pada sains. Kalau sains beginilah. Itu kepercayaan dia. Kita pergi belajar tentang teori dia, kemudian kita tak ada asas agama, tak ada pegangan akidah, maka kita akan terpengaruh. Itu membahayakan akidah. Ini kena jelas. Jangan kata nanti pula saya kata tak boleh belajar ilmu sains pula. Tak. Jangan salah faham. Ilmu lain pun begitu juga. Kan? Okey, kata berlaku banjir apa semua ni sebab ni. Sebab semua tu termasuk dalam ikhtiar dan usaha. Tapi bukan ikhtiar usaha itulah menentukan. Kita disuruh ikhtiar dan usaha. Maknanya buat sesuatu, buat yang terbaik. Contoh kita buat masjid ni, mestilah kita buat yang terbaik, yang kukuh, yang cantik dan sebagainya. Tapi bukan usaha kita atau ikhtiar itulah yang menentukan terhasilnya. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, pakar macam mana pun buat bangunan runtuh juga. Jelas? Tu kena jelas. Kena jelas. Jadi bila jelas tu, maknanya tak ada masalah. Belajar apa pun ilmu akidah tu dia jadi pengawas dia. Maksudnya kalau ada sikit pemahaman yang boleh menyimpang, itu akan menyelamatkan dia. Apa-apa sajalah. Ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan ni, ilmu akidah tu dah dia punya neraca timbangan dia. Kawal yang mengawal selia dia. Kalau tak ada yang tu, boleh menyebabkan seseorang tu jadi sesat. Kalau sesat ataupun dia sesat dalam keadaan dia sedar, tak apa, dia boleh menyelamatkan dia. Kalau dia tak sedar, nak sedar macam mana? Sebab tak belajar ilmu akidah. Dia duk fokus ilmu keduniaan saja, tak belajar ilmu akidah. Ilmu akidah ni ataupun ilmu fardu ain lain bukan sebab kena belajar sebab nak jadi ustaz. Tak. Ini pemahaman yang salah, bid'ah. Pemahaman yang bid'ah. Setiap orang Islam, baik lelaki baik perempuan, wajib belajar agama. Bukan sebab belajar agama tu nak jadi ustaz, nak jadi ustazah, bukan. Itu salah, pemahaman yang salah. Oleh sebab dia target anak dia nak jadi ustaz, ustazah, dia pergi hantar belajar agama. Dia target anak dia nak jadi jurutera apa semua, dia hantar sains, belajar sains apa semua kan. Tak belajar agama. Tu salah tu. Salah. Nanti Allah Ta'ala soal, dia mak bapak, dia bertanggungjawab untuk anak dia. Wajib ajar anak dia agama. Setiap orang Islam wajib belajar agama. Bukan sebab nak jadi ustaz, bukan. Dan bila dah ada ilmu agama, bukan mesti jadi ustaz pun. Bukan semua, kalau gitu semua orang lah jadi ustaz, tak. Orang tertentu saja yang tugas dia nanti nak ajar apa semua. Tapi ilmu agama tu wajib ada pada setiap orang Islam. Orang Islam wajib tahu. Setiap orang Islam wajib tahu ilmu akidah, ilmu fiqh dan lain-lain yang bersifat pertuhan tu, semua wajib tahu. Maknanya kalau kita tak tahu, wajib kita kena cari, kena belajar. Tak belajar, tak ada usaha untuk belajar, selama itulah kita berdosa, tanggung dosa sampai mati. Bahaya. Kita duk hidup senang lena, makan dan sebagainya, pergi bercuti dan sebagainya, tak sedar ada perkara-perkara yang kita tak selesai. Ni bahaya.
Okey, jadi bandingan dia maknanya tadi ilmu akidah tu jadi kawal selia. Kawal selia. Belum waktu kan? Alhamdulillah. Okey. Okey, sumber pengambilan ilmu ni kita sambung kemudian lah. Jadi di sini jelas buat kesimpulan pada malam ni, maknanya pada malam ni kita dah belajar tentang kesan ataupun implikasi belajar ilmu akidah terhadap diri seorang Muslim. Apa implikasi dia? Ada dua tadi ya. Implikasi kat dunia, kesan kat dunia, kemudian kesan di akhirat. Kesan di dunia tu menyelamatkan kita di dunia sekaligus menyelamatkan kita di akhirat. Maknanya kalau seorang tu dia tak belajar ilmu akidah, tak menyelamatkan di dunia, maka tak ada peluang nak menyelamatkan dia di akhirat. Itu jelas. Kemudian kelebihan tadi. Kelebihan ilmu akidah berbanding ilmu-ilmu yang lain. Dia duduk pada tingkatan yang tinggi. Kemudian bandingan lah. Bandingan tu saya dah sebut tadi. Kalau kata ilmu akidah dengan ilmu-ilmu agama yang lain, apa dia bandingan dia? Kemudian ilmu akidah dengan ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan. Dia jadi apa? Jadi pengawal selia. Untuk ilmu-ilmu yang lain lah. Dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung tentang sumber pengambilan ilmu akidah. Maknanya ilmu akidah ni datang daripada mana? Sumbernya apa? Rujukannya apa? Kan? Itu kita akan tengok pada minggu akan datang. Jadi insya-Allah apa yang disampaikan pada malam ini yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah kurang tu pada diri sendiri, mohon maaf salah silap dan sebagainya. Jadi maknanya di sini saya mengajaklah semua kita untuk kita ajaklah orang-orang lain ataupun bawa anak-anak kita untuk belajar sama-sama, kerana ini adalah ilmu yang paling penting, paling mustahak, yang akan menyelamatkan kita bukan saja di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ada peluang selama mana kita hidup, kita belajarlah, tambahlah ilmu, khususnya ilmu akidah ni untuk pemahaman yang sebenar, yang benar, yang boleh melayakkan kita masuk syurga. Semua orang bercita-cita nak masuk syurga Allah SWT. Jadi sekadar itu saja dapat disampaikan pada malam ini. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.